Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video saya untuk hari ini tajuk pecahan perpuluhan peratus. Tapi tajuk pecahan, operasi tolak pecahan. Boleh rujuk pada buku teks matematik tahun 4, muka surat 79. Kalau awak lihat video saya yang sebelum ni iaitu operasi tambah pecahan. Saya dah bagi tahu syarat untuk jalankan tambah atau tolak pecahan. Penyebut dia mesti sama. Penyebut ni yang mana? Penyebut ni yang berada di bawah. Dan ada 3 pecahan iaitu pecahan wajar, pecahan tak wajar dan nombor bercampur. So sekarang kita lihat beberapa soalan yang akan kita bincang untuk operasi tolak. Untuk soalan A, saya rasa tak perlu dibincang. Sebab dia penyebutnya sama, awak boleh terus tolak. Nak tolak dia, nombor bulat, tolak nombor bulat, pecahan, tolak, pecahan. Saya terus pergi pada contoh B. Sebab B ni nombor bulat. 3 tolak 2, 7/9. Kalau awak tengok dekat sini, biasa kalau kelas saya terangkan, adakah rupa dia sama? Rupa dia tak sama sebab yang di kiri nombor bulat, yang di kanan ialah nombor bercampur. So, macam mana kita nak dapatkan rupa yang sama? Kita kena letaklah pecahan dekat sebelah 3 ni. So, saya letak pecahan per, kita nak per berapa? Kita nak sama dengan dia kan? Jadi, kita perkan dengan 9. Ada pecahan tak? Dia tak ada pecahan. Jadi, saya letak sifar. So, sekarang, rupa dia dah sama. 3 sifar per 9 tolak 2, 7/9. Masalah pertama kita selesai. Kita dah ada penyebut yang sama. Kemudian, masalah kedua pula. Adakah sifar boleh tolak 7? Sifar nak tolak 7? Tak boleh kan? Jadi kalau nombor bulat, kita akan pinjam sebelah. Sama juga dengan pecahan. Kita akan pinjam dengan along kat sebelah ni. So, kita potong. 3 pinjam 1 tinggal 2. Tapi ingat, bila dipinjam, dia tak sama dengan nombor bulat. Bila pinjam dengan along sebelah ni, nilai yang dipinjam sama dengan penyebut. Jadi untuk soalan ni, penyebut dia 9. Jadi kat sini ialah 9. Soalan awak ni sebenarnya dah berubah. Dia dah jadi 2, 9/9 tolak 2, 7/9. Penyebut dah sama. 9 pun boleh tolak 7. Jadi, apa yang kita nak buat? Nombor bulat tolak nombor bulat. 2 tolak 2 sifar. 9 tolak 7, 2. 2/9. Jadi, jawapan dia 2/9. Mungkin ada yang kurang jelas macam mana nak menolak kalau ada nombor bulat. So, saya beri lagi satu contoh. Ini contoh yang tak ada dalam ni. Contoh lain. So, dekat sini saya beri pada awak 4 tolak 2, 5/8. Kalau tadi saya bagi tahu, kita tengok dulu rupa dia sama tak? Rupa dia memang tak sama. Kiri nombor bulat, kanan pecahan nombor bercampur. So, kita jadikan rupa yang sama, kita letak per. Kita nak per dengan berapa? Kita nak sama, jadi kita letak per 8. Sekarang, soalan ni, dia tak ada pecahan. Jadi, ke atas ni kita letak sifar. Sekarang rupa dia dah sama. Bila rupa dia dah sama, kita tengok seterusnya. Adakah sifar boleh tolak 5? Sifar tak boleh tolak 5. Tak cukup nak tolak 5. Jadi, apa kita kena buat? Kita kena pinjam dengan along sebelah. Along sebelah ni. Potong. Tinggal 3. Tapi kena ingat. Pinjam 1 dengan along. Kita bukan tambah 1. Tapi kita tambah ikut penyebut. Jadi, kat sini kita tambah 8. Soalan awak dah jadi 3, 8/8 tolak 2, 5/8. Rupa dah sama. Penyebut dah sama. 8 dah boleh tolak 5. Jadi jawapan dia, kita tengok jawapan dia. 3 tolak 2, 1.
8 tolak 5, 3 per 8. Okey, saya harap contoh yang kedua ni dapat bantu awak untuk fahamkan lagi daripada yang tadi. Okey, so tadi kita dah bincang B. Okey, seterusnya soalan C saya tak bincang sebab penyebut dah sama. So tak ada masalah bila penyebut sama. Okey, sekarang saya nak bincang soalan E. Okey, kita tengok soalan E. Soalan E, 4, 1/4 tolak 6/7 tolak 1. Okey, penyebut tak sama, nak kena sama penyebut. Pilih yang paling kecil 4. 4 boleh jadi 7 tak? 4 darab 1, 4. 4 darab 2, 8. Jadi 4 tak boleh jadi 7. Jadi bila tak boleh, kita akan darab silang. Okey, 4 darab dengan 7. Bawah darab 7, atas darab 7. 7 pula akan darab dengan 4. Bawah darab 4, atas darab 4. So, soalan awak dah berubah. Soalan awak dah jadi 4, 7/28 tolak 24/28 tolak 1. Okey, panjang jalan kerja dia. Okey, apa seterusnya? Kita dah samakan penyebut. Yang nombor bulat tak ada masalah. Okey, sekarang kita tengok. Adakah kita boleh tolak? Adakah 7 boleh tolak 24? Tak cukup kan? 7 tak cukup nak tolak 24. Jadi apa kita kena buat? Kita kena pinjam sebelah. So bila pinjam, potong siap-siap jadi 3. Yang awak pinjam bukan 1, tapi mesti sama dengan penyebut. So dekat sini soalan ni penyebut dia 28. Jadi tambah 28. Okey, lagi sekali soalan awak dah berubah. Okey, saya salin balik dengan pen merah kat sini. Okey, ni dah jadi 3 sebab pinjam. Okey, ni kita tambah. 7 tambah 28 dah jadi 35 per 28 tolak 24 per 28 tolak 1. Okey, penyebut sama, 35 boleh tolak 24. So, kita boleh teruskan operasi kita. Okey, 3 tolak dengan nombor bulat. 3 tolak 1, 2. 35 tolak 24 sama dengan 11. Jadi, jawapan dia 2, 11 per 28. Okey, memang nampak susah, nampak panjang, nampak nombor dia besar. Tapi kalau awak buat satu per satu, insyaAllah awak akan dapat jawapan akhir yang betul. Okey, selesai soalan yang pertama. Yang selebihnya boleh lengkapkan sendiri. Okey, seterusnya kita tengok soalan 2. Kurangkan. Kurangkan ni maksudnya tolak. Beza pun tolak. Tolak ni memang tolak lah. Okey, cuma sekarang kena faham nak jadikan dia ayat matematik macam mana. Okey, kurangkan 1/2 daripada 3/7/8. Jadi kita bina dulu ayat matematik. Kat sini pun kita dah nampak yang lebih besar ialah 3/7/8. Jadi ayat matematik dia 3/7/8 tolak 1/2. Okey, ayat matematik B. Beza. Beza pun ialah kata kunci untuk operasi tolak. So, beza 2/3/10 dengan 1/1/6. Okey, 2, 3/10 tolak 1/1/6. Okey, tak ada masalah kan? A, B, okey, C. Okey, jauh sikit C. Okey, untuk soalan C, kalau awak tengok, tolakkan 2/3/5 dan 1/1/3 daripada 10/1/4. Okey, katakanlah awak tak pasti apa tolak apa. Sebenarnya awak boleh tengok sendiri kat sini. So, kita nampak yang paling besar ialah 10/1/4. Mestilah dia yang akan tolak yang lain-lain. 10/1/4. Tolak 2/3/5.
tolak 1, 1/3. Okey. Kalau kita lihat soalan 2C ini, nombor dia agak besar dan penyebutnya tak sama. Ada 3 penyebut, 3-3 tak sama. So, apa kita nak buat? Okey, jangan cuak tengok soalan yang penyebutnya lain ni, tak ada masalah. Kita perlu selesaikan 1/1 je. Okey, so kita tengok 4, 5, 3. Yang paling kecil ialah 3. 3 boleh jadi 4 tak? Tak boleh. 3 boleh jadi 5 tak? Tak boleh. Okey, so kita darab dulu. Dia ada 2 cara, sama ada awak nak samakan terus penyebut semua ataupun buat satu persatu. Okey, jadi saya terangkan kalau kita buat satu persatu lah mungkin lebih faham. Okey, satu persatu ni macam ni. Kita buat dulu yang ni. Okey, so 10 1/4 tolak 2 3/5. So, kita nak samakan penyebut. 4 tak jadi 5, so kita darab silang. Bawah darab 5, atas darab 5. Bawah darab 4, atas darab 4. So, soalan awak dah jadi 10, 5/20 tolak 2, 12/20. Okey, penyebut dah sama. Masalah kedua, 5 nak tolak 12. Boleh ke tak boleh? Okey, 5 nak tolak 12 tak cukup. So, kita pinjam. Kita tambah berapa? Tambah sama dengan penyebut. Tambah 20. Lagi sekali kita dah berubah. 9. 25/20 tolak 2. 12/20. Okey, yang ni kita boleh selesaikan dulu. 9 tolak 2 sama dengan 7. 25 tolak 12 sama dengan 13. Okey, tapi jangan lupa kita ada lagi 1. Okey, lagi 1. Okey, jadi jawapan ni 7, 13/20 tolak dengan lagi 1 tadi. Tolak 1, 1/3. Okey, apa penyebut dia yang kita nak guna? Apa penyebut dia yang kita nak guna? 3 tak boleh jadi 20. Nak jadi berapa? Mungkin penyebut dia akan besar lah. Okey, yang ni awak lengkapkan sendiri. Okey, yang operasi seterusnya ni awak lengkapkan. Okey, so yang ni awak lengkapkan sendiri jawapan dia. Okey, saya terus pergi pada soalan nombor 3. Nombor 3 saya nak bincang 3B. Okey, separuh jalan je. Okey, so 3B. Soalan dia 8 tolak sama dengan 39/10. Pertama sekali, kita kena tengok apa kita nak buat dengan anu ni. Okey. Satunya, depan dia ada tolak. So, kita tak boleh. Kita mesti nak tambah kat depan dia. Jadi, bila tolak berada di hadapan, macam saya ajar soalan untuk operasi nombor bulat, kita twist. Twist ni maksudnya yang ni bergerak ke kanan, yang sini bergerak ke kiri. Soalan dia pun berubah. Jadi, 8 tolak 39/10. Okey, sama dengan ni. Jawapan yang kita nak. So, bila jumpa nombor bulat, ni yang kita kena tengok. Rupa dia tak sama. So, kita letak per, jadikan pecahan. Berapa penyebut dia? Sebab kita nak sama penyebut dia 10. Tapi dia ada pecahan tak? Dia tak ada pecahan. Dia sifar. Okey, jadi masalah kedua kita apa? Masalah kedua kita, sifar nak tolak 9. Boleh ke sifar tolak 9? Okey, adakah sifar boleh tolak 9? Tak boleh. So, apa kita nak buat? Kita kena pinjam. Pinjam dengan alung sebelah. Kita pinjam. Kita pinjam 7. Kita tambah 10. Jadi, soalan dia dah jadi 7, 10/10 tolak 3, 9/10. Okey, ni dah tak ada masalah. Tapi awak kena cuba fahamkan dekat sini tadi. Okey, dia tak boleh ada operasi tolak di hadapan. So, kita twist dia, kita tukar tempat. Okey, terbalikkan. Ni pergi ke kanan, yang kanan datang kiri. So, baru kita boleh selesaikan. Okey, so setakat ni saja perbincangan untuk operasi tolak menyebabkan pecahan. Okey, saya harap yang lain-lain boleh lengkapkan sendiri. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.